Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ustaz, insyaAllah pagi ini ataupun bila-bila saja kumpulan kami akan membentangkan berkenaan tajuk konsep ilmu ala dunia dan apa hubungan ilmu ala dunia ni dengan dalam konteks ilmu. Okey. Nama saya Naila Farfisha binti Idris, nombor matrik 050200. InsyaAllah saya akan membentangkan berkenaan pembahagian ilmu daripada sudut perspektif Imam Al-Ghazali, Sulaiman Nordin dan daripada Syekh Muhammad Abdu serta Kamus Webster. Baiklah, menurut Imam Al-Ghazali, beliau membahagikan ilmu kepada dua. Pertama, dari segi ilmu itu adalah ilmu syar'i dan kedua, ilmu itu adalah ilmu akli. Yang beliau maksudkan dengan ilmu syar'i adalah ilmu usul iaitu akidah kita, ilmu alami dan ilmu furu' iaitu yang utamanya, bukan cabangnya tapi yang utamanya, dan ilmu amali macam ibadah macam tu. Okey, ilmu syar'i pada beliau merangkumi ilmu akidah, ibadah yang saya sebutkan tadi, akhlak, syariah dan lain-lain yang menjadi akar kuat bagi membentuk ilmu fardu ain. Yang sebagaimana kita tahu, ilmu fardu ain adalah ilmu yang diwajibkan kepada setiap manusia, terutamanya setiap muslim, untuk mempelajarinya. Tiada pengecualian dalam mempelajari ilmu fardu ain kecuali fardu kifayah. Okey, seterusnya beliau membahagikan yang kedua ilmu itu kepada ilmu akli. Ilmu akli ini terdapat 3 peringkat. Peringkat permulaan, peringkat pertengahan dan peringkat yang paling tinggi. Okey, dan ilmu akli ini juga beliau katakan akan membuahkan kemusykilan. Kemusykilan yang dikatakan beliau di sini adalah sesuatu yang berbentuk positif. Daripada kemusykilan, daripada tanda tanya akan menimbulkan banyak lagi ilmu, memberi kepada para pengkaji, para ilmuwan untuk menjumpai ilmu-ilmu baharu. Ilmu ini yang kita sebutkan sebagai ilmu fardu kifayah, antaranya matematik, sains, teknologi dan ilmu-ilmu kemanusiaan yang lain yang boleh dikuasai oleh pemahaman akal tanpa menggunakan wahyu. Berbeza dengan ilmu syar'i kerana menurut beliau, ilmu syar'i hanya boleh didapatkan melalui dalil-dalil naqliyah. Okey. Seterusnya, melalui sudut pandang Sulaiman Nordin, apakah itu ilmu dan pembahagiannya? Menurut beliau, sumber-sumber ilmu dalam Islam terbahagi sebagaimana kita tahu dengan wahyu, pengetahuan melalui naluri. Naluri contohnya, kita manusia dilahirkan dengan naluri kelaparan. Jadi bila lapar kita akan makan. Ilmu tersebut sudah datang kepada kita sejak azali lagi, macam tu. Dan pengetahuan, ilmu pengetahuan diperoleh dengan kecerdikan yang diusahakan. Dan ilmu ni juga diperoleh dengan kecerdikan kita. Pengetahuan melalui 5 deria utama kita. Kita usaha, contohnya ilmu yang kita dengar melalui telinga. Deria pertama, deria melihat, kita boleh dapat ilmu. Deria merasa pun kita boleh dapat ilmu. Dan melalui pengetahuan, ilham pun kita boleh dapat ilmu. Contohnya ilham yang datang daripada Allah kepada makhluknya. Okay. Seterusnya, pembahagian ilmu juga menurut Syekh Muhammad Abdu, wahyu. Apakah itu wahyu? Wahyu ni adalah satu ilmu pada beliau yang hanya diperoleh oleh Nabi dan Rasul. Sama ada diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia ataupun sekadar menyimpan kepada mereka, itu terpulang. Okey, tapi yang kita lihat di sini, ilmu wahyu ni tidak akan didapatkan oleh manusia biasa. Yang akan dapat hanyalah Nabi dan Rasul sahaja. Dan wahyu tersebut sememangnya dia daripada Allah secara langsung. Okey, melalui perantaraan yang berikutlah. Okey, seterusnya wujud juga ilmu naluri.
Okey, dalam pembahagian ilmu ni ada ilmu naluri. Ilmu ini pengetahuan manusia yang sudah wujud semula jadi. Macam saya katakan tadi, sama ada diwarisi oleh keluarga tanpa perlu kepada proses pembelajaran yang menekan. Contohnya makan, tidur. Kalau kita penat, kita akan tidur. Itu naluri manusia. Seterusnya, contoh apabila lapar, automatik mereka akan mendapatkan makanan untuk menghilangkan kelaparan tersebut. Seterusnya, pengetahuan juga boleh diperoleh melalui panca indera. Sama seperti Sulaiman Nordin katakan, dia memerlukan tajribah, iaitu pengalaman kita. Okey, kita akan melakukan proses uji kaji. Kita akan melakukan banyak eksperimentasi yang akan membuahkan kepada ilmu tersebut. Untuk kita dalami ilmu tersebut. Ilmu yang diperoleh melalui kepintaran pun ada juga, iaitu kita kena usaha sendiri dengan cara kita belajar. Dan hakikatnya IQ ataupun tahap ilmu seseorang itu berbeza-beza tahapnya. Tapi syaratnya kita akan masih mendapatkan ilmu. Dan menurut Webster pula, ilmu ini apakah itu ilmu menerusi ilham, dikenali sebagai intuisi yang didefinisikan kepada kemampuan seseorang dalam memperoleh dan memahami sesuatu ilmu melalui penghayatan secara langsung tanpa perlu kepada pengamatan terlebih dahulu serta kesimpulan rasional yang jelas. Contohnya ilham lah. Okey. Ilham ni adalah ilmu yang kadang-kadang kita tidak tahu sumbernya dari mana, tapi kita dapat rasa, dan macam ilmu laduni, ianya adalah ilham yang dianugerahkan Allah. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadia binti Mat Yaakob, 051692. Jadi hari ini saya akan menyambung daripada perbentangan sahabat saya, iaitu mengenai ilham. Jadi sudah dijelaskan akan definisi ilham. Sekarang ni saya akan menyambung mengenai kategori ilham. Ilham ni boleh berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama adalah ilham yang dikurniakan oleh Allah SWT. Yang kedua, ilham daripada syaitan. Okey, dekat sini bahawasanya ilham juga tidak hanya berlaku kepada para anbiya dan para rasul, kerana ianya juga turut berlaku kepada para salihin, yang mana mereka juga dikurniakan ilham. Tetapi ilham yang dikurniakan oleh para salihin ini tidak disertakan dengan mukjizat, berbeza dengan ilham yang dikurniakan oleh para anbiya dan rasul, kerana mereka disertai dengan mukjizat. Okey, ilham juga merupakan sesuatu perkara yang diyakini oleh jiwa manusia yang dapat ilham tu sehinggakan mampu mendorong mereka untuk meneruti kehendak ilham tanpa mereka ketahui asal kehadiran ilham berkenaan. Jadi dekat sini juga ada dinyatakan bahawasanya sumber utama bagi ilmu dalam epistemologi Islam ada dua, tidak lain dan tidak bukan adalah daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Namun begitu, ia tidak melupakan sumber-sumber ilmu yang lain. Okey, ilmu menurut Barat. Okey, dapat kita ketahui bahawasanya kalau bagi Barat ni sudah tentulah dia mestilah menafikan sumber yang paling utama, iaitu wahyu daripada Allah SWT, kerana mereka tidak bertunjangkan kepada sesuatu yang bersifat ataupun sesuatu yang bertunjangkan kepada nilai-nilai mutlak. Kerana apa? Kerana mereka hanya percaya bahawasanya nilai di sisi mereka ini hanyalah sekadar bersifat nisbi ataupun relatif. Jadi dekat sini kita dapat fahami bahawasanya mereka memang tidak berpegang dan tidak percaya kepada nilai-nilai mutlak. Okey, dan mereka juga menganggap bahawa agama itu adalah suatu budaya yang dihasilkan hanya sekadar oleh pemikiran manusia semata-mata. Oleh itu lahirlah pelbagai pemikiran yang mengasingkan antara ilmu kerohanian dan juga ilmu keduniaan, seperti yang dapat kita lihat contohnya pemikiran sekularisme lah.
yang mengasingkan antara ilmu rohani dan juga ilmu dunia. Ilmu yang diasaskan oleh pemikiran barat sebilangannya memberi impak positif, impak yang baik dalam kerja-kerja analisis terhadap perkara lahiriah. Ya, kita memang tidak menafikan bahawasanya banyak ilmu daripada barat. Barat ni banyak menghasilkan ilmu-ilmu ataupun kemudahan-kemudahan yang memudahkan kita lagi untuk melakukan sesuatu perkara. Namun mereka tidak akan mampu untuk melahirkan kaedah dalam melestarikan kehendak roh dan jasad. Sebab apa mereka tak mampu nak memenuhi kehendak roh dan jasad? Kerana mereka tidak bertunjangkan kepada ilmu yang mutlak. Mereka tidak percaya kepada ilmu yang mutlak. Mereka hanya menganggap sesuatu yang ada di sisi mereka itu hanyalah bersifat nisbi sahaja. Mereka tidak menerima sesuatu yang bersifat mutlak. Jadi dekat sini mana mungkin sesuatu mana mungkin dengan cara itu dapat memenuhi kehendak roh kan? Jadi dekat sini kehendak roh memang tak dapat dipenuhi lah. Okey, ilham juga merupakan salah satu daripada sumber-sumber ilmu dalam barat. Sebab apa? Sebab mereka juga mengalami proses, maksudnya ilham juga terjadi di kalangan mereka, tetapi mereka lebih menggunakan dengan nama intuisi lah. Jadi intuisi ni pernah berlaku, contohnya kalau kita dapat tengok pada kemunculan ajaran Buddha, yang mana ajaran Buddha ni diasaskan oleh Siddhartha Gautama, yang mana beliau pernah menjalani proses penyucian jiwa dengan cara bertapa di bawah pohon besar yang dikatakan terletak di kota Goya, yang mana melalui pertapaan tersebut beliau dikurniakan cahaya dan hikmat. Jadi melalui pertapaan tersebut, dengan adanya dikurniakan cahaya dan hikmat, dengan adanya cahaya tersebut beliau telah membuat satu ajaran, iaitu dikenali sebagai ajaran Buddha yang ada sekarang ni lah. Jadi dekat situ pun kita dapat faham bahawasanya mereka hanya menganggap agama itu hanyalah sesuatu yang dihasilkan daripada pemikiran manusia. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Afifah binti Muhammad Rosli, nombor matrik 050636. Okey, seterusnya kita melihat kepada pembahagian ilmu laduni. Okey, pembahagian ilmu laduni terbahagi kepada dua, iaitu ilmu kasyaf dan iaitu ilmu syariat. Okey, mari kita melihat kepada ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf ni merupakan satu ilmu mengenai perkara gaib yang diperolehi manusia jalan kasyaf, yang mana terangkatnya tahap pengetahuan, iaitu akan sesuatu perkara yang boleh menutupinya untuk sampai kepada satu peringkat hakikat, sehingga rahsia alam gaib itu dapat dilihat melalui pandangan mata hati ataupun basirah. Dan bagi sudut pandangan ahli tasawuf, mereka menganggap bahawa ilmu kasyaf ini merupakan salah satu daripada ilmu laduni, kerana ianya itu diperolehi melalui jalan mujahadah ataupun muraqabah, dan yang mana iaitu dengan menjalani pelbagai proses penyucian jiwa ataupun dikenali sebagai tazkiyatun nafsi. Dan ilmu kasyaf ini, ia mestilah bertepatan dengan sudut Al-Quran dan As-Sunnah, supaya segala ilmu yang diperolehi itu merupakan daripada landasan ajaran Islam yang sebenar. Dan sifat ilmu ini juga tidak boleh dibukukan ataupun diajarkan kepada orang awam, kerana wujudnya pertentangan dari sudut syarak dan mungkin dibimbangi akan berlakunya kekeliruan antara mereka. Seterusnya kita melihat kepada ilmu syariat. Ilmu syariat ini merupakan ilmu berkenaan perintah dan larangan Allah yang diutuskan kepada para nabi dan rasul melalui jalan wahyu secara tasyrik. Dan ilmu ini disampaikan sama ada melalui perantaraan Jibril ataupun secara langsung daripada Allah. Oleh itu, semua wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul adalah termasuk dalam ilmu laduni, termasuk juga ilmu yang diterima oleh Nabi Musa AS daripada Nabi Khidir. Okey, sekian sahaja daripada saya, daripada pembahagian ilmu laduni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhani Zahani binti
binti Samad, nombor matrik 051177. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang peristiwa sejarah tentang Rasul dan ilmu laduni. Okey, dalam topik ini saya mengambil dua kisah, iaitu kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Seterusnya kisah Nabi Adam alaihissalam. Okey, kisah Nabi Musa. Nabi Khidir berkata, "Wahai Musa, aku dengan ilmu dari Allah yang Allah ajarkan kepadaku, akan tetapi tidak diajarkan kepadamu. Dan engkau dengan ilmu dari Allah yang Allah ajarkan kepadamu, akan tetapi tidak diajarkan kepadaku." Ayat ini Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa semasa dalam kisah ini Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Nabi Musa mencari Nabi Khidir dari perintah daripada Allah. Perintah daripada Allah itu merupakan ilmu laduni yang dikenakan kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga dengan rendah hati melaksanakan perintah Allah dengan menggunakan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Beliau dalam kisah ini beliau bersama muridnya merancang satu perjalanan yang panjang dan meneruskannya hanya dengan mengikuti syarat yang diberikan oleh Allah, dan tujuan beliau adalah untuk menuntut ilmu daripada Nabi Khidir. Okay. Seterusnya kisah Nabi Adam. Mafhumnya, dan ia telah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditujukannya kepada malaikat, lalu ia berfirman, "Terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semua jika kamu golongan yang benar." Ayat ini daripada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-31. Okay. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang mendapat ilmu laduni. Hal ini kerana ketika di dalam syurga, Nabi Adam mendapat ilmu ini daripada Allah secara terus tanpa ada perantaraan. Ilmu laduni ini juga telah dikurniakan kepada Nabi Adam kerana Nabi Adam merupakan khalifah di muka bumi. Tambahan pula, kurniaan ilmu laduni meningkatkan kedudukan Nabi Adam sebagai khalifah Allah di bumi. Ilmu yang dikurniakan Nabi Adam setinggi-tinggi ilmu dan lebih tinggi daripada ilmu malaikat. Ilmu laduni juga dikenakan kepada seseorang hamba untuk diambil manfaat darinya, bukan hanya sekadar ilmu yang sia-sia atau tanpa tujuan tertentu. Bahkan ilmu laduni merupakan anugerah daripada Allah yang boleh memberi kesan yang amat positif. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Maryam binti Muhammad Zakaria 051509. InsyaAllah saya akan menyambung semula pembentangan bagi topik autoriti ilmu laduni di dalam Al-Quran dan di sisi ulama. Imam Al-Ghazali menggelarkan ilmu laduni ini sebagai ilham Rabbani. Kemudian beliau mengatakan bahawa ilmu laduni ini mempunyai martabat di sisi Islam berdasarkan satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Kahfi ayat 65 yang bermaksud, "Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami." Ilmu di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa ianya ilmu laduni, ilmu daripada saya di sisi kami, laduni. Kemudian Yusuf Al-Qardawi mengatakan di dalam karangannya, iaitu Ibnu Qayyim mengatakan bahawa ilmu perlulah mempunyai dalil dan bukti yang kukuh seperti Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas dan Ijma'. Kerana ilmu-ilmu ini mempunyai dalil dan bukti-bukti yang kukuh. Ianya adalah ilmu yang hakiki berbanding ilmu yang didakwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebarang bukti dan dalil yang utuh. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan seperti ini kerana beliau bimbang mempunyai
unsur-unsur dusta, unsur-unsur penipuan. Mereka mengatakan ilmu itu datang daripada Allah, padahal ianya bukan, rekaan semata-mata. Ini berdasarkan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 78 yang bermaksud ia, yakni yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahuinya. Ayat ini Ibnu Qayyim mengatakan bahawa ilmu yang mereka mengatakan ini adalah ilmu datang daripada Allah, ilmu laduni, padahal ianya tidak mempunyai bukti-bukti yang kukuh pun. Jadi Ibnu Qayyim bimbang ianya mempunyai unsur-unsur dusta. Kemudian ada juga beberapa ulama yang kurang bersetuju dalam penggunaan ilmu laduni, seperti Abu Sulaiman Al-Darani. Beliau mengatakan di Tabaqat As-Sufi oleh Sulami, yang bermaksud boleh jadi jatuh pada hatiku satu perkara berkenaan dengan kaum beberapa hari, maka tidak ku terima daripadanya, yakni kasyaf, kecuali dengan dua saksi yang adil, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Imam Ad-Dabusi juga berpendapat bahawa beliau berpandukan pendapat jumhur ulama yang tidak harus beramal dengan ilham kecuali ketika tiada lagi hujah yang lain, menekankan penggunaan tersebut hanya pada perkara harus sahaja berdasarkan syarat-syarat yang ketat. Manakala Syekh Yusuf Al-Qaradawi menulis bahawa kelompok ulama Rabbani Ahli Sunnah membenarkan penggunaan ilmu laduni sebagai satu wadah ilmu. Ibnu Taimiyah juga tidak menolak ilmu laduni kerana hamba dengan takwa yang tinggi tarjihnya menjadi tarjih syariah. Hamba yang berusaha dalam takwanya, taraf tarjihnya lebih kuat berbanding kias yang diragui. Kemudian Syekh Abdul Rahman berpendapat sekiranya Islam semata-mata kitab sahaja, maka tiada bezanya Islam dengan agama lain. Keistimewaan yang hanya ada pada agama Islam adalah ilmu laduni yang dianugerahi Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung kepada insan yang terdidik rohaninya. Baik, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, akhir sekali kesimpulan. Kesimpulannya, ilmu laduni adalah anugerah Allah SWT buat hamba yang terpilih atas dasar jiwa yang melalui proses tazkiyatun nafsi dan tinggi takwanya. Lalu setelah memperolehi ilmu tersebut, iltizam mereka dalam menerima ilmunya bertambah kuat. Seterusnya, perbezaan pandangan yang berlaku adalah antara hikmah terbesar buat ummah menuntut ke arah perbincangan ilmiah dengan lebih jauh, lalu membawa ummah melihat hakikat sebenar ilmu laduni. Wallahu a'lam. Terima kasih.